Assalamualaikum, nama saya Nur Syahira binti Zulkifra, nombor matriks 05 DGU 19F1032. Differential Field Test. Pertama, dilaksanakan di lokasi kerja. Kedua, setiap kali hendak memulakan kerja ukur. Ketiga, kaedahnya ukur semula jarak mana-mana garisan yang telah diukur pada hari sebelumnya. Keempat, kerja pengukuran boleh diteruskan jika jaraknya berbeza kurang daripada 10 mm. Jika tidak, proses TFT perlu dijalankan. Ini adalah cara-cara untuk melakukan differential field test. Pertama, tanamkan piket A dan B dengan jarak tidak kurang daripada 50 meter. Kedua, pasangkan EDM di A. Kemudian, pasangkan prism di B dan ukur jarak A ke B. Seterusnya, tanam piket DC lebih kurang di pertengahan garisan AB. Alihkan EDM di C. Kemudian pasangkan prism di A dan B. Akhir sekali, ukur jarak CA dan CB. Setelah melakukan differential field test, jarak AB hendaklah dibandingkan dengan jumlah jarak CA tambah CB. Jika didapati jarak melebihi 10 mm, alat yang diuji tidak boleh digunakan. Ianya hendaklah dibuat ujian kalibrasi. Nama saya Dendi Suling, nombor matrik 05 DGU 19F1034. Saya akan menerangkan cara untuk membuat travas. Sebelum kita membuat detail di sesuatu kawasan, kita perlulah membuat travas terlebih dahulu. Jom kita tengok cara untuk membuat travas. Langkah pertama adalah tanamkan piket di kawasan yang kita ingin membuat travas. Piket yang ditanam digunakan sebagai titik station. Jarak antara piket haruslah melebihi 30 meter dan mesti saling nampak untuk membuat serapan bearing dan jarak. Pengukuran hendaklah dilakukan dalam arah pusingan jam. Piket yang digunakan sebagai titik kawalan hendaklah ditanam dengan kukuh dan berada di tempat yang selamat. Datum stesen pertama diambil daripada pelan rujukan yang diberikan. Yang kedua adalah diri siap alat. Total stesen berada di stesen kedua, manakala prisma berada di stesen pertama dan ketiga. Dengan menggunakan penyilang kiri, pusingkan total stesen menghala ke prisma di stesen pertama. Setkan bacaan datum garisan 2 ke 1. Serapkan nilai jarak bagi garisan 2 ke 1 dan rekodkan. Kemudian, pusingkan teropong dan halakan ke prisma di stesen ketiga dan gerakkan teropong sehingga garis tengah sedia tepat di tengah-tengah prisma. Nilai bearing dan jarak dicerap dan direkodkan. Alat total station ditukar pada penyilang kanan dan sasarkan pada prisma di stesen pertama. Nilai bearing penyilang kanan disetkan di mana nilai penyilang kiri ditambah dengan 180. Teropong disasarkan sekali lagi ke prisma di stesen 3. Nilai bearing dan jarak dicatatkan. Alat total station dipindah ke stesen 3 dan prisma ke 2 dan 4. Pada penyilang kiri disetkan nilai bearing 3 ke 2 di mana nilai bearing adalah purata bearing 2 ke 3. Purata bacaan bearing antara penyilang kiri dan kanan di mana berbeza bearing antara penyilang kiri dan kanan adalah 180. Jarak garisan 2 ke 3 disemak semula dan nilainya direkodkan. Teropong dipusingkan dan disasarkan ke prisma di stesen keempat. Bearing dan jarak garisan 3 ke 4 dibaca dan direkodkan. Alat total station ditukar pada penyilang kanan dan sasarkan pada prisma di stesen kedua. Nilai bearing penyilang kanan disetkan di mana nilai penyilang kiri ditambah dengan 180. Teropong disasarkan sekali lagi ke prisma di stesen keempat. Nilai bearing dan jarak dicatatkan. Alat total station dipindahkan ke stesen keempat dan prisma ke-3 dan 1. Pada penyilang kiri, disetkan nilai bearing 4 ke 3, di mana nilai bearing adalah purata bearing 3 ke 4. Purata bacaan bearing antara penyilang kiri dan kanan di mana perbezaan bearing antara penyilang kiri dan kanan adalah 180. Jarak garisan 3 ke 4 disemak semula dan nilainya direkod. Teropong dipusingkan dan disasarkan ke prisma di stesen pertama. Bearing dan jarak garisan 4 ke 1 dibaca serta direkodkan.
Alat total station ditukar pada penyilang kanan dan sasarkan pada prisma di stesen ketiga. Nilai bearing penyilang kanan disetkan di mana nilai penyilang kiri ditambah dengan 180. Teropong disasarkan sekali lagi ke prisma di stesen pertama. Nilai bearing dan jarak dicatatkan. Alat total station dipindah ke stesen pertama dan prisma ke stesen keempat dan 2. Pada penyilang kiri, disetkan nilai bearing 1 ke 4 di mana nilai bearing adalah purata bearing 4 ke 1. Purata bacaan bearing antara penyilang kiri dan kanan di mana perbezaan bearing antara penyilang kiri dan kanan adalah 180. Jarak garisan 4 ke 1 disemak semula dan nilainya direkodkan. Nama saya Siti Norehan binti Jepeni, nombor matriks 1026. Ruang pertama dihaskan untuk mencatat nilai bearing datum sama ada dari kompas, anggapan atau surihan kerja luar. Nilai datum dicatatkan di kolom purata. Ruang kedua dicatatkan nilai cerapan. Dalam bulatan dicatatkan nombor stesen yang diduduki, contohnya 2. Stesen belakang 1 dicatatkan di baris pertama dan stesen hadapan 3 dicatatkan di baris ketiga pada ruang kedua kolom pertama. Jarak garisan dicatatkan di kolom jarak pada baris garisan yang berkenaan. Langkah tadi diulangi untuk stesen berikutnya. Pembetulan C perlu diberikan kepada setiap bearing cerapan sekiranya terdapat selisih penutup pada terabas. Latit dan lipat perlu dihitungkan untuk menentukan ketepatan kerja terabas, koordinat stesen-stesen terabas, keluasan kawasan terabas dan menghitung garis hilang. Hai, nama saya Gavin K. Nasulin, nombor metrik 05 DGU 19F1008. Oke, sekiranya alat sudah dipasang, lihat ke E untuk mendapatkan bacaan rod, kemudian pergi ke B untuk mendapatkan bacaan berikutnya. Katakan kita mendapat 1.540 di E dan 1.550 di B. Kemudian kita pindahkan alat ke sebelah luar 3 meter dari kedudukan E, yaitu namakan D. Contohnya macam ini. D dekat luar 3 meter dari E sebelah. Dan dapatkan bacaan baru, pergi E dan bacaan baru untuk B juga. Dekat sini. E dekat sini, B dekat sini. Katakan kita mendapat 1.560 di E dan 1.570 di B. Selepas kita mendapatkan semua bacaan tersebut, kita kirakan bacaan tersebut. Bacaan 1 peg E 1.540, bacaan 2 peg E 1.560. Tolakkan keduanya mendapat 0.020. Kemudian bacaan 1 untuk peg 2 peg B 1.550. Bacaan 2 di peg B ialah 1.570 sama dengan 0.020. Oke, sama. Peg A dengan peg B sama nilai dia. Sekiranya Anda mendapat nilai yang berbeza, maksudnya alat Anda perlu dibaiki. Oke, hai, nama saya Siza Namines dan saya akan membentangkan ukur aras atau lebih dikenali sebagai leveling. Ukur aras ni ialah satu kaedah kerja ukur yang dijalankan untuk menentukan ketinggian atau aras titik-titik di permukaan bumi. Operasi ukur aras lebih terletak kepada menentukan jarak pugak titik-titik yang ukuran tinggi atau perbezaan ketinggian berkait antara satu sama lain. Gunaan ukur aras ini untuk mendapatkan
beza tinggi antara dua titik. Selain itu, mendirikan batu aras benchmark dan batu aras sementara temporary benchmark yang lebih kepada untuk sesuatu projek pembinaan temporary benchmark. Alat yang digunakan dalam ukur aras ni adalah tripod, alat laras dan staff. Seterusnya saya akan tunjukkan langkah kerja ukur aras. Ini merupakan contoh kerja ukur aras atau leveling dijalankan. Garisan ini merupakan mewakili permukaan muka bumi. Ini merupakan titik 1, 2, 4, 5. Setiap titik kawalan dimulakan dengan TBM atau BM, iaitu batu aras atau batu aras sementara. Batu aras adalah satu titik rujukan tetap yang terletak di atas permukaan bumi, di mana arasnya telah diketahui nilai ukuran tingginya dengan merujuk kepada datum tertentu. Datum rujukan biasanya adalah aras purata laut, mean sea level atau MSL. Manakala untuk batu aras sementara, temporary benchmark, adalah titik-titik tetap tetapi bersifat kurang kekal dan dibentuk berdekatan kepada tapak ukur bagi menjimatkan kerja-kerja rujukan kepada batu aras yang mungkin terlalu jauh. Kawalan A, B, C, M, 2. Okey. Titik kawalan ini adalah kedudukan staff di mana dua bacaan dibuat, iaitu pandangan belakang dan pandangan hadapan diambil. Staff akan didirikan di setiap titik kawalan ini. Manakala alat laras akan diletakkan di antara setiap titik kawalan ini. Bacaan yang pertama diambil adalah backside. Backside atau pandangan belakang adalah cerapan yang pertama diambil selepas alat laras disiapkan pada satu-satu kedudukan atau bacaan staff pertama yang diambil di atas satu titik yang diketahui ukuran tingginya. Ini pula foresight. Untuk pandangan hadapan adalah cerapan terakhir sebelum alat laras dipindahkan ke tempat seterusnya atau bacaan staff yang diambil di atas satu titik di mana ukuran tingginya hendak ditentukan. Seterusnya, alat laras akan disiapkan di tempat yang seterusnya, yaitu di antara titik kawalan A dengan B, dan cerapan akan dibuat bahagian backside dulu, bahagian pandangan belakang, dan seterusnya foresight, bacaan untuk foresight. Dan setelah langkah bahagian A dengan B disiapkan, alat laras akan disiapkan ke tempat seterusnya sampailah ke bahagian penghabisan. Untuk pandangan antara adalah cerapan yang diambil di antara pandangan belakang dan pandangan hadapan. Cerapan yang diambil antara backside dengan foresight. Okey, itu saja daripada saya. Daripada OBM ke A adalah nilai turun. 2.191 telah direkodkan di OBM dan 2.505 di A. 0.314 diperoleh daripada hasil beza ketinggian 2.191 dan 2.505. Hasil nilai PB dan PA adalah negatif, maka ia diletakkan di kolom turun. Nilai turun ini dikurangkan daripada RL bagi OBM untuk mendapatkan aras terlaras awal bagi A sebagai 49.556. Langkah tadi diulang dan beza ketinggian daripada A ke B
diberikan oleh 2.505 tolak 2.385 sama dengan 0.180. Pengiraan ini diulang sehingga aras terlaras mulai TBM dikira pada titik yang mana perbandingan boleh dibuat dengan nilai yang diketahui. Apabila ruangan RL mula dalam jadual telah diselesaikan, aritmetik berkenaan boleh disemak. Change ditandakan bermula daripada change 0 hingga change 30. Alat total station didiri siapkan di stesen yang berdekatan dengan change, iaitu stesen 2. Pole mini prism diletakkan di change 0 dan bacaan diambil dan direkodkan. Kemudian, pole mini prism dipindahkan ke sebelah kanan change 0 sebanyak 5 meter untuk mengambil bacaan di titik yang seterusnya. Data dicatatkan. Ambil bacaan sebelah kiri pula selepas bacaan di sebelah kanan diambil. Langkah tadi diulang untuk change seterusnya. Alat total station didiri siapkan di stesen yang berdekatan dengan change, iaitu stesen 2. Pole mini prism diletakkan di change 0 dan bacaan diambil dan direkodkan. Langkah tadi diulang untuk change seterusnya. Ambil juga bacaan jika terdapat kevert atau jambatan atau lain-lain. Bacaan diambil di hujung kevert hingga ke hujung kevert. Contohnya di sini CH15 dan sini CH15.5. Begitu juga dengan jambatan, ambil bacaan di hujung jambatan hingga ke hujung terakhir jambatan. Contohnya hujung jambatan yang pertama CH25 dan hujung jambatan yang terakhir CH35. Akhir sekali, semua data dipindahkan ke CDS dan kemudian mengeksport ke AutoCAD untuk membuat pelan. Langkah pertama adalah klikkan format, klik unit. Pastikan unit telah diatur seperti video tersebut. Okey, klik direction, node, klik OK. Seterusnya adalah membuat jadual kotak menggunakan line. Okey, Anda boleh lihat cara untuk membuat jadual kotak menggunakan line dalam video tersebut. Okey, pastikan jarak antara kotak tersebut mengikut poin dalam data korang. Contohnya kami menggunakan jarak 5 meter setiap poin. Okey, selepas siap jadual kotak akan jadi seperti dalam video tersebut. Selepas selesai membuat jadual kotak, kita masukkan label ke dalam kotak tersebut menggunakan teks, type tag, dan isikan maklumat tersebut ke dalam kotak mengikut video ini. Dan ini adalah contoh cara untuk membuat teks. Pastikan label tersebut dalam keadaan kemas. Untuk mengalihkan label tersebut, klik move. Selepas selesai, masukkan nilai poin, situ poin ataupun offset ke dalam jadual. Selepas masukkan offset, sekarang kita akan masukkan nilai ketinggian ataupun radius level. Anda boleh lihat video ini untuk cara masukkan ketinggian radius level. Type line ataupun klik line sekali lagi untuk membuat garisan seperti video tersebut. Pastikan panjang line tersebut sama dengan nilai radius level yang anda letak. Okey, hasil dia akan jadi seperti ini. Sekarang
Sambungkan garisan mengikut hujung garisan ketinggian reduce level seperti dalam video tersebut. Kemudian tukar warna lain tersebut kepada warna merah ataupun warna lain. Jadi inilah contoh permukaan di atas jalan. Langkah tadi untuk membuat rantaian CH 10, 20 dan 30, dan hasil kerja akan jadi seperti dalam video tersebut. Kemudian buat bingkai dan isi maklumat ke dalam bingkai tersebut, dan hasilnya akan seperti berikut. Mula-mula kita buka software AutoCAD. Selepas itu type units, kemudian aturkan maklumat seperti gambar di bawah. Setelah itu klik untuk direction, pilih north, kemudian OK. Kemudian type PL, buat garisan sepanjang 50 meter seperti di bawah. Buat jadual seperti di bawah, dan jarak horizontal setiap kotak adalah 10 meter. Type text dan isikan distance dan radius level seperti gambar di bawah. Setelah itu, isikan maklumat untuk distance dan radius level seperti berikut. Kemudian type PL, kemudian buat garisan vertikal seperti di bawah mengikut nilai radius level yang diperolehi. Setelah itu, sambungkan garisan untuk setiap hujung radius level seperti di bawah. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Seterusnya adalah bingkai. Untuk bingkai, buatkan garisan horizontal sepanjang 0.420 meter dan vertikal 0.297 meter. Untuk memadankan bingkai dengan hasil kerja, klik kanan pada tikus, kemudian pilih scale. Masukkan skala yang sesuai, kemudian type move dan padankan dengan hasil kerja. Seterusnya, masukkan maklumat yang sesuai mengikut creativity. Dan yang terakhir hasilnya akan menjadi seperti ini.